الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada malam ini kita bertemu bagi meneruskan lagi kuliah pengajian. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung kitab Wiqayatul Insan Minal Jin Wasyaitan, perlindungan manusia daripada jin dan syaitan. Kitab yang dikarang oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, hafizahullah ta'ala. Baik, kita akan lihat seterusnya berkenaan dengan jin. Adakah hal jin yakuluna wa yashrabun? Adakah jin mereka itu makan dan minum? Itu soalannya. Baik. Dalam satu riwayat hadis, riwayat Muslim daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Yaitu hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di kalangan kamu makan, maka hendaklah ia makan dengan menggunakan tangan kanannya, dan apabila ia hendak minum, maka hendaklah ia minum dengan tangan kanannya. Maka sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kanannya, tangan kirinya, dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis ini menunjukkan bahawa syaitan itu juga makan dan minum seperti mana makan minumnya manusia. Cuma bezanya mereka itu minum dengan makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Maka sebab itu kita tidak boleh mengikut perangai ataupun amalan syaitan dengan makan dan minum menggunakan tangan kiri. Sunnahnya kita makan minum dengan menggunakan tangan kanan. Sesiapa yang makan minum dengan menggunakan tangan kiri, dia sebenarnya mengikuti amalan syaitan, dan ia perbuatan yang makruh. Bukanlah kata berdosa. Makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri ni tuan-tuan, hukumnya makruh. Makruh ni makna dibenci. Buat tak dapat apa-apa, dosa pun tidak, tapi tinggal dapat pahala. Maka elok kita tinggalkanlah makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri, Jadi kita gunakan tangan kanan, tangan yang mulia. Tangan kanan ni tuan-tuan, tangan digunakan untuk perkara-perkara yang baik, memberi, menerima. Kita pegang Al-Quran dengan menggunakan tangan kanan. Kita apa lagi? Makan, minum. Adapun tangan kiri ni ialah digunakan untuk membasuh najis. Itulah selayaknya tangan kiri tu. Kita tidak menggunakan tangan kiri untuk makan dan minum. Itu sebab kalau makan western food kan, lamb chop ke chicken chop ke, guna garpu dengan pisau tu, biasa pisau hirih, cucuk makan dengan tangan kiri. Ini yang masalahnya kan. Bukan kata tak boleh makan dengan pisau dan garpu, boleh, tiada masalah. Kita boleh makan dengan menggunakan sudu dan garpu. Cuma bila kita nak suap makanan tu, kita gunakan tangan kanan. Maknanya bila kita suap dengan tangan kanan, bukan kita suap dengan tangan kiri. Jadi kalau kita nak makan dengan pisau tu, kita siap potong 2-3 potong kan. Kemudian kita ambil garpu kan, cucuk dengan garpu dengan tangan kanan, dan kita makan. Kita tidak menggunakan tangan kiri untuk cucuk makan. Itu tidak mengikuti sunnah. Nampak benda ni simple ya, nampak benda ni kecil, tetapi sebenarnya sunnah ni tuan-tuan, kita ikut yang kecil ataupun yang besar. Yang besar pun kita ikut sunnah, yang kecil pun kita ikut sunnah. Jangan pandang kecil sunnah Nabi ni tuan-tuan, jangan dipandang kecil. Jadi kita pandang benda itu benda yang Nabi buat, kita ikut, dapat pahala. Tak ikut, tak dapat apa-apa.
Baik. Jadi ini menunjukkan bahawa jin ataupun syaitan itu dia juga makan dan minum sifat mereka. Bahkan antara makanan jin ni tuan-tuan adalah tulang dan tahi. Itu makanan dia orang. Tulang tu. Tu sebab tuan-tuan bila kita buang tulang di tempat pembuangan sampah kita baca bismillah. Kenapa kita baca bismillah? Supaya jin Islam yang makan tulang yang kita buang tadi. Kalau kita tak baca bismillah, jin bukan Islam akan makan tulang yang kita buang. Kita tak nak jin bukan Islam ni tuan-tuan kenyang. Kita nak bagi jin Islam yang makan. Jin bukan Islam yang biar mereka kelaparan. Maka sebab itu kalau kita tak baca bismillah ketika buang sampah yang ada tulang makanan tuan-tuan, maka nanti jin tak Islam dia akan makan yang kita buang tadi. Tapi kalau kita buang dengan baca bismillah, maka jin tak Islam ataupun syaitan dia tidak boleh makan makanan yang kita buang tadi. Itu sebab tuan-tuan, kalimah bismillah ni kalimah yang begitu berkuasa. Dia sangat power tuan-tuan. Bismillah ni. Bismillah ni merupakan satu kalimah yang ringkas, pendek, tetapi ia mempunyai hikmah, mempunyai kekuatan, mempunyai kuasa yang besar hingga menghalang jin dan syaitan untuk makan makanan yang kita buang bila kita baca bismillah. Sama juga bila kita masuk bilik air kita baca bismillah, maka jin ataupun syaitan tak boleh nampak aurat apabila kita buka aurat. Maknanya pendinding di sebelah hadis kan, pendinding antara pandangan jin dengan aurat manusia. Ketika mana kita masuk bilik air, apabila kita baca bismillah, dia tak boleh tengok aurat kita. Tapi kalau kita tak baca bismillah sebelum masuk bilik air, kita buka aurat, maka syaitan nampak aurat kita. Dengan kalimah bismillah tu saja menghalang jin untuk syaitan untuk melihat aurat apabila kita buka aurat dalam bilik air. Berapa ramai orang yang tak baca bismillah sebelum masuk bilik air, main masuk je. Nampak tak? Simple kan benda ni tuan-tuan, tetapi orang tak boleh amal juga. Bahkan mungkin ramai yang tak tahu, yang tak mengaji pun tuan-tuan, yang tak ikut tu sunnah ni, kata sunnah Nabi, hadis Nabi. Kita kadang-kadang hak duk mengaji ni pun tak baca. Kan? Tak mengaji, confirm tak baca. Confirm tuan-tuan. Baca bismillah. Nak bersama, baca bismillah. Ini semua Islam ajar. Kan? Kita nak masuk, nak keluar rumah, baca bismillah. Nak masuk rumah, baca bismillah tuan-tuan. Bismillah ya, sekurang-kurangnya. Tapi di sana ada lagi doa lain, kan? Tapi dengan baca bismillah tu sudah memadai. Bila kita baca bismillah ni tuan-tuan, insya-Allah syaitan tidak boleh untuk nak mengganggu kita. Syaitan tak dapat masuk ke rumah apabila kita baca bismillah sebelum kita masuk rumah. Bila kita baca bismillah masuk rumah tuan-tuan, syaitan yang mengokori kita di luar tadi, ramai-ramai yang duk ekori kita tadi, dia tak boleh masuk rumah bila kita baca bismillah. Sama juga kita makan minum, bila baca bismillah, maka syaitan tak boleh makan bersama-sama kita. Tapi tanpa kita baca bismillah, syaitan makan bersama-sama kita. Bismillah ya, bukannya susah pun, tapi tak baca, confirm tak baca. Nampak tak betapa ramai orang meninggalkan sunnah Nabi? Ni yang kita sunnah ni, kan? Ada pula. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, saya duk tengok sekarang ni, maaf cakap,
amalan-amalan yang direka-reka, yang duk berlega di YouTube, yang duk berlega di TikTok, yang duk berlega di Instagram, tuan-tuan. Hak mengarut ni tuan-tuan banyak. Kalau kita tak tahu, kita terima, tuan-tuan. Benda ni kadang-kadang dia kata dia ambil dari tok guru dia. Siapa dia tok guru dia? Ni guru saya ambil daripada guru saya. Tuan-tuan, tak usah ambil daripada guru, ambil daripada Nabi. Sebut apa dia teks Nabi, apa dia makna kata teks hadis Nabi tu. Hak yang tu yang kita nak ambil. Tuan-tuan duk ambil lah daripada mana-mana lah, tuan-tuan. Ni amalan baca bismillah 41 kali. Siapa-siapa yang baca bismillah 41 kali, kata dia boleh menyebabkan, makna kata disedekah pula, kata dia disedekah kepada wali apa tahu, naubah ke benda tu, mana pula wali, mana pula tahu. Lepas tu bila tu nanti wali tu pula akan jaga kita. Tuan-tuan, wali tu nak jaga kita. Siapa lebih berkuasa, Allah ke wali tu ke, tuan-tuan? Islam ajar bila kita nak tidur baca ayatul kursi, Allah akan utuskan malaikat untuk jaga kita. Ada hadis, tuan-tuan. Tak payah nak baca bismillah 41 kali itu mengarut ya, tuan-tuan. Banyak benda hak mengarut, tuan-tuan, dalam TikTok saya duk tengok tu. Kan? Ni dia. Yang duk bagi itu pun hak bukan-bukan, pakai serban bukan main. Tu dia serban dengan selendang semua lagi. Tapi isi kandungan yang disampaikan itu bukan daripada Nabi, tuan-tuan. Islam ni, tuan-tuan, kita bukan lihat kepada orang yang menyampaikan. Islam melihat kepada apa yang disampaikan. Sumber mana diambil? Kalau diambil daripada Quran, okey, jelas. Ambil daripada hadis Nabi, sahih, ambil. Tapi kalau dia ambil kata ni guru saya yang amal, guru apa gurunya? Kan, syekh ni lah syekh, tak. Kita ambil daripada Nabi, tuan. Nabi dah bagi tahu pada kita dalam peristiwa Hajjatul Wada'. Kan, Nabi pesan sebelum Nabi meninggal dunia, tuan-tuan. Nabi tinggalkan khutbah wada' dan khutbah selamat tinggal. Dipesan Nabi pesan kepada kita, laqad taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasuli. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selagi mana kamu berpegang dengan dua perkara tersebut, kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Itulah Al-Quran, kitabullah, dan sunnah Rasulullah SAW, iaitu hadis baginda Nabi SAW. Kalau ia berpaksikan pada Quran dan sunnah, ambil, tuan-tuan, ambil. Hadis lain Nabi pesan pada sahabat-sahabat seakan-akan satu hadis ni, tuan-tuan, Nabi kata ini merupakan wasiat yang terakhir. Sahabat sampai mengalir air mata dia. Mereka mengalirkan air mata sebab apa? Wasiat Nabi ni macam nak habis lah. Nabi dah nak pergi dah. Antara wasiat Nabi sampaikan, Nabi kata akan datang selepas aku ini khilaf, perselisihan yang banyak. Banyak perselisihan. Kemudian Nabi kata kemudian ada perkara yang baru direka-reka, iaitu yang dikatakan bid'ah. Nabi pesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajis. Nabi kata akan datang perselisihan yang banyak di kalangan umatku lepas aku mati ni. Banyak perselisihan, khilaf yang banyak, banyak benda-benda yang bercanggah-canggah. Nabi dah bagi tahu dah. Dan Nabi kata ada benda hak baru yang direka-reka. Kemudian Nabi kata apa? Hendaklah aku berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang berada di atas jalan petunjuk selepas daripada aku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi gerahammu. Tuan-tuan, ikut sunnah Nabi.
Kita duk sambut Maulidun Nabi ni tuan-tuan, kan? Tapi duk ikut hak benda lain. Benda yang Nabi tak ajar yang kita ikut. Kita kata kita kasihkan Nabi, sambut Maulidun Nabi lagi. Tuan-tuan, sahabat-sahabat tak sambut Maulidun Nabi, tapi sahabat cintakan Nabi, sahabat kasihkan Nabi. Lebih kasih daripada kita kasihkan Nabi, tuan-tuan. Dengan apa? Ikut Nabi. Tak buat benda-benda hak mengarut-ngarut yang Nabi tak ajar. Tu sahabat-sahabat Nabi. Walaupun dia tak buat Maulidun Nabi, tapi kasih sayang mereka lebih hebat daripada kita kasih kepada Nabi, tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang duk banyak apa? Duk banyak qasidah lah, apa benda lah, iyalah, kan? Tapi kita nak kena betul-betul ikut Nabi betul-betul. Yang bukan daripada Nabi ni, tuan-tuan, tolak piyah. Tak usah ambil lah, tuan-tuan. Mengarut, tuan-tuan, macam-macam sekarang ni. Jadi kita kena hati-hati. Hati-hati, tuan-tuan. Sebab kita nak ikut, makna kata kita nak Nabi iktiraf kita sebagai umat dia, kan? Kalau tidak, tuan-tuan, kita bukan di kalangan umat Nabi. Kalau kita ikut yang Nabi tak ajar, tuan-tuan. Ni Nabi ajar ni. Nabi ajar keluar rumah baca bismillah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Ini hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Kan masuk rumah baca bismillah juga. Baca doa lagi, bismillah. Allahumma inni as'aluka khairal maulas wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Ini doa, tuan-tuan, doa Nabi ajar. Tapi ramai yang tak baca doa ni. Tak apalah, baca bismillah pun dah cukup dah. Kalau tak hafal doa, kan? Banyak, tuan-tuan, zikir pagi dan petang yang Nabi ajar, tuan-tuan, ramai yang tak amalkan. Betul, banyak benda kita tinggal sunnah Nabi, tapi kita dah kata kita cinta Nabi, kan? Sambut Maulidun Nabi, kan? Tapi setakat sambut je lah, kan? Tak jadi, tuan-tuan, tak jadi. Jadi kita kena balik kepada apa yang Nabi cakap. Baik. Okey, dalam satu hadis Sahih Muslim, kita cakap ni tentang hadis, iaitu An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala rajulu baitahu fa dzakara ismallah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amih qala asy-syaitan la mabita lakum wa la 'asha wa idza dakhala falam yadhkurillah 'inda dukhulihi qala asy-syaitan adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillah 'inda ta'amihi qala adraktumul mabit wal 'asha. Rawahu Muslim. Iaitu daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallam, bahawasanya ia mendengar Nabi sallam bersabda, apabila seseorang di kalangan kamu masuk ke dalam rumahnya dan dia menyebut kalimah Allah, dia menyebut nama Allah, bismillah, ketika masuk ke rumah dan ketika dia makan, kata syaitan, tidak ada tempat tinggal bagi kamu dan tidak ada makan malam bagi kamu. Syaitan, tuan-tuan, bila kita masuk rumah, baca bismillah, makan baca bismillah, syaitan kata apa dekat kawan-kawan dia? La mabita lakum wala asya. Kata syaitan, tidak ada tempat tinggal untuk kita malam ni dan tidak ada makan malam kita untuk malam ni. Tak boleh makan depa malam tu. Pasal apa? Kita masuk rumah, kita baca bismillah. Kemudian apabila seseorang masuk ke rumahnya dan dia tidak menyebut nama Allah ketika masuk, syaitan berkata, ada tempat tinggal bagimu malam ini. Adraktumul mabit, ada tempat tinggal bagi kamu malam ini. Tu. Kemudian, dan apabila ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, kata syaitan,
ada tempat tinggal bagi kamu, dan ada makan malam bagi kamu malam ni. Tuan-tuan, ni Nabi sebut ni kan. Siapa tak baca bismillah ketika masuk rumah, syaitan masuk bersama-sama mereka. Dalam syaitan, kita tak nak rumah kita penuh dengan syaitan. Kita nak rumah kita penuh dengan malaikat. Kan? Sebab kenapa kita nak malaikat ada di rumah kita? Sebab malaikat mendoakan apa? Mendoakan maghfirah dan rahmah untuk ahli rumah tu. Tu kita nak malaikat ada di rumah, bukan syaitan. Syaitan dia tak doa untuk kita. Dia mengganggu dan membisikkan perkara-perkara yang jahat untuk kita ada. Malaikat tidak. Malaikat dia tidak bisikkan kejahatan, dia mendoakan kebaikan untuk kita, tuan-tuan. Tu kita nak malaikat masuk rumah, bukan syaitan masuk rumah. Ni adalah syaitan duduk di rumah dah. Kan? Mari lagi syaitan penuh lagi dalam rumah tu. Penuh syaitan tu, syaitan dalam rumah tu. Ya betul, tuan-tuan. Benda ni kita tak nampak, tapi Nabi sebut. Ini merupakan kata-kata Nabi. Kita wajib percaya tentang hadis Nabi. Ni bukan tok guru saya sebut, bukan kawan saya sebut, bukan mimpi. Semalam saya mimpi yang ni saya bagi. Ada bukan. Ni ada setengah tu, tuan-tuan, dia bagi apa? Mimpi lah. Kan? Kemudian dia kata dia tok guru dia bagilah. Kan? Kawan dia katalah. Aduh, itu sumber dia. Kan? Sumber dia kawan dia, tok guru dia, kan? Mimpi dia. Ini mengarut, tuan-tuan. Yang ni tolak tepi lah, tuan-tuan. Tak usah duk pakai lah. Kan? Kita punya sumber wahyu Al-Quran, sunnah. As-sunnah hadis ni juga, tuan-tuan, wahyu daripada Allah. Nabi tidak berkata-kata mengikut hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi tidak berkata-kata mengikut hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan kepada dia. Itulah wahyu, tuan-tuan. Yang sahih, yang mutawatir ni, tuan-tuan, tidak boleh dipertikaikan. Jangan dipertikaikan. Ada orang pertikai hadis pula, tuan-tuan, akhir-akhir ni. Ada yang pertikaikan hadis pula dah. Kita pertikai hadis palsu. Hadis palsu, ya, tuan-tuan, yang tu kita tolak tepi. Kan? Dia duk sebut hadis palsu, tiba-tiba dia kata hadis ni, dia kata bukan betul semua, kata dia. Kan? Pula dah hak sahih pun tak sahih pula, kata dia. Kan? Dia balas itu pula dah. Lepas tu bila ajak dialog, tak boleh, tak mau pula dah. Saya bukan ahli pula dah. Pula dah. Kan? Hang duk cakap buat apa? Dah cakap tak betul, orang nak perbetul. Hang ni lah cakap lah yang mana hang betul. Tak boleh, tuan-tuan. Kan? Duk cakap benda-benda tak betul, kemudian minta berdialog, tak mau. Nampak tak, tuan-tuan? Ni dia. Allah kata, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Buktikan, bawakan bukti-bukti, hujah-hujah kamu sekiranya kamu orang-orang yang benar. Sila bawa hujah apa sebab apa yang kamu cakap tu, sila bawa hujah dia. Ini dia dialog, tuan-tuan. Tapi tak nak dialog, tak berani nak dialog. Itu sebagai satu daripada nak kata tak betul lah tu, tuan-tuan. Tu orang tak betul lah tu. Kan, cakap bukan-bukan bila orang tegak. Kemudian kata tak betul, dia kata dia betul juga. Lepas tu bila nak dialog, dia tak mau. Kan? Ini mengarut. Hati-hati, tuan-tuan. Jadi kita bersandarkan kepada hujah Quran, sunnah. Jelas. Siapa pun tak boleh bertikai. Siapa yang bertikai, maknanya dia bukan daripada umat Nabi SAW. Itu je. Ini jelas, tuan-tuan. Kita kena hati-hati. Akhir-akhir zaman ni macam-macam mengarut ada. Baik. Kemudian ada secara umumnya ulama berselisih faham dalam menyatakan apakah golongan jin mereka makan dan minum. Ada khilaf jugalah di sudut itu. Ada pandangan menyatakan, dia kata
sekalian jin tidak makan dan tidak minum. Ini pandangan yang batil. Ada pandangan yang menyatakan jin tidak makan dan minum. Ini pandangan yang ditolak. Sebab apa? Sebab ada hadis kata jin makan dan minum. Ada juga kata begitu. Itu satu pandangan. Tapi pandangan ini pandangan yang ditolak. Pandangan yang kedua, ada yang menyatakan ada golongan jin yang makan dan minum, ada golongan jin yang tidak makan dan tidak minum. Mana bukan semua jin makan minum. Ada pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua. Cuma pandangan yang lebih kuat menyatakan semua jin makan dan minum. Itulah pandangan yang ketiga, pandangan yang paling kuat, iaitu yang dipakai berdasarkan hujah yang jelas daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Kemudian apakah jin boleh menyerupai ataupun boleh membentuk diri-diri dia? Ini satu persoalan yang agak panjang juga tuan-tuan. Cuma saya nak respon kepada soalan yang saya terima daripada mesej tanyalah ustaz. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa beza jin kafir dan syaitan? Dia sama. Jin kafir itulah syaitan, dan syaitan itu pun jin kafir lah. Maknanya syaitan itu daripada jin. Iblis itu jin. Syaitan itu jin. Aslul iblis minal jin, aslul syaitan minal jin. Asal jin, asal iblis itu daripada jin, asal syaitan itu daripada jin. Dan jin ini dua golongan, satu yang beriman, satu yang tidak beriman. Yang beriman itu adalah jin yang bukan kafir, bukan syaitan. Maknanya dia bukan syaitan. Tapi yang kedua, jin yang kafir itu syaitan. Jin yang mana bila dia kafir, dia syaitan, mana dia jahat lah. Sebenarnya tuan-tuan, kalimah syaitan ni dia memberi maksud kepada jahat, menutup kebenaran. Maknanya dia tertutup untuk menerima kebenaran. Itu makna syaitan. Dah bahkan syaitan ni juga tuan-tuan bukan setakat boleh diberi kepada golongan jin yang jahat, syaitan. Manusia juga boleh digelar sebagai syaitan. Bila mana? Bila dia jahat. Dah betul. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyebut apa? Wa idza khalau ila syayatinihim. Kan? Wa idza khalau ila syayatinihim. Apa makna dia? Dan apabila golongan orang-orang munafik pergi kepada pemimpin-pemimpin mereka. Syayatinihim itu maknanya pemimpin-pemimpin munafik. Kan? Itu dia. Itu satu. Dalam ayat yang lain Allah menyebut, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin. Dan yang demikian itu kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Siapa musuh nabi tuan-tuan? Syayatinal ins, syaitan manusia, wal jin, syaitan jin. Al-Quran sebut begitu. Maknanya manusia ni tu kalau dia baik, dia manusia lah. Dia orang kiranya. Tapi kalau dia jahat, dia setan. Tu ada cerita ahli setan tu. Nampak tak? Kan? Tapi dah baik dah. Lepas tu kan. Itu nak sebut. Maknanya jin dia beriman, dia baik. Yang tak beriman, dia syaitan. Manusia pun lagu tu lah. Kalau dia beriman, dia baik, dia manusia. Tapi kalau dia tak baik, hakikatnya dia setan tuan-tuan. Tu dia.
Tapi orang marah lah kalau panggil setan. Kan? Tak sungguh. Kan? Ini Quran sebut. Wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang munafik kata apa? Dan apabila mereka itu pergi kepada pemimpin syayatinihim, itu makna apa? Pemimpin munafik mereka itu, mereka menyatakan sesungguhnya kami bersama-sama kamu. Hanya saja kami ini hanya mengolok-olokkan mereka je. Kami tipu mereka ni ya. Kan kami saja pikat mereka ya. Tapi hakikatnya kami tipu mereka, kami mengolok-olokkan mereka. Itu dia munafik, tuan-tuan. Nak ceritanya munafik ni syaitan lah. Itu dia kan, nak sebut tu. Jadi maknanya jin Islam yang beriman itu ke jin yang baiklah. Tapi kalau jin yang kafir itu dicop sebagai syaitan. 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 Maknanya ada sedikit soalan lagi ya. Perubatan tradisional yang gunakan stanggi dan dapat bantuan dari kiai dalam proses perubatannya, adakah cara tersebut bercanggah dengan ajaran Islam? Kiai mana pula? Ni. Ni kot jin itu kan? Kiai itu jin ke? Dia kata ni ya, dia ada tanda-tanda ni lah. Dia begitu. Perubatan tradisional yang gunakan stanggi, biasa digunakan kemenyan. Biasa orang bomo dia digunakan kemenyan. Kemenyan tu, apa tujuan kemenyan itu tuan? Kemenyan itu untuk menghadirkan jin, menghadirkan syaitan. Dia kalau tak ada kemenyan, dia hisap okok. Itu sebab Tok Bomo dia hisap okok, tak putih-putih, putih sebatang sambung, tu mokok tu kan. Tu siapa-siapa merokok tu dia panggil jin tu. Jaga-jaga. Jadi kemudian dan dapat bantuan daripada kiai mana pula, maknanya mungkin jin tu. Tak boleh. Perubatan menggunakan jin adalah salah, termasuk dalam arti kata boleh bawa kepada syirik. Ini berdasarkan ayat suratul jin, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya adalah golongan manusia, laki-laki di kalangan manusia memohon perlindungan kepada golongan jin, golongan laki di kalangan jin, maka bertambah-tambahlah sombongnya mereka itu. Tak boleh. Ini memang dah berlaku zaman dulu dah tuan-tuan. Minta perlindungan kepada golongan jin ni dah zaman dulu dah. Sampailah hari ini tuan-tuan. Maka hukumnya adalah haram. Ini bukan perubatan Islam. Perubatan Islam tidak menggunakan khidmat jin. Tak. Tak menggunakan khidmat jin. Yang menggunakan khidmat jin itu bukan perubatan Islam. Itu perubatan yang membawa kepada syirik. Tuan-tuan, orang yang nak menggunakan jin ni tuan-tuan, jin tidak akan patuh kepada tuan dia, Tok Bomo tu, selagi mana tuan Tok Bomo tu tidak syirik kepada Allah. Matlamat syaitan untuk nak bawa manusia syirik kepada Allah. Dengan apa cara, berbagai-bagai cara dia boleh bawa manusia syirik kepada Allah, antaranya melalui perbomohan, perubatan tradisional. Maka sebab itu dia akan jadikan Tok Bomo itu syirik, tak sembahyang. Kalau sembahyang pun mungkin dia tak ambil wuduk, dia tak mandi junub, kemudian dia pijak Al-Quran, dia hina Al-Quran dan sebagainya. Barulah jin itu akan turut kata-kata Tok Bomo tu, baru dia akan turut. Maknanya Bomo tu syirik dah. Yang duk pergi jumpa Tok Bomo tu tuan-tuan, Tok Bomo tu dah syirik dah tuan-tuan. Itu hakikat dia. Jangan jumpa orang yang ahli syirik. Kita jumpa orang yang beriman, orang soleh, orang yang mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul tuan-tuan. Itu sebenarnya lah.
Okey, insya-Allah kita sambung lagi kita punya kuliah pada bulan hadapan insya-Allah. Semoga ada kebaikan dan manfaat kepada kita semua. Wallahu alam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.